النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Baik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sidang pendengar yang mengikuti live bacaan kitab Al-Isya'ah li Asyratis Sa'ah. Kita akan sambung muka surat 41, iaitu antara fitnah yang telah zahir dan telah berlalu, telah habis fitnah tersebut, dan antara dia ialah peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Kita sambung muka surat 41 Wa sababu qatlihi bil ikhtisar, dan sebab kepada pembunuhan beliau, pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu secara ringkas, annahum intaqadu alaihi ba'dal umur, bahawasanya mereka telah mengkritik Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu beberapa perkara. Ini mereka di sini maksudnya orang yang ada pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang terkesan dengan fitnah yang berlaku pada zaman beliau. Minha annahu walla Muhammad bin Abi Bakrin Misra, iaitu antara perkara yang mereka kritik Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, bahawasanya beliau telah melantik Muhammad bin Abu Bakar menjadi gubernur di Mesir. Falamma kana fi ba'd at-tariq idza bi ghulam Uthman radhiyallahu anhu ala naqatihi mutawajjihan nahwa Misra. Jadi ketika beliau berada di dalam satu perjalanan, idza bi ghulam Uthman radhiyallahu anhu ala naqatihi mutawajjihan nahwa Misra, iaitu salah seorang hamba Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang berada di atas untanya yang ketika itu sedang menuju ke Mesir. Hamba itu mereka telah tangkap, dan mereka telah jumpa pada hamba itu ada sepucuk surat yang dihantar kepada gubernur Mesir pada ketika itu. Fa'atau bihi, lalu mereka membawa datang hamba tersebut. Fasa'aluhu 'anil khabar, mereka telah bertanya kepada dia tentang cerita tentang surat yang ada bersama dengan dia tu. Falam yukhbirhum, tetapi dia tidak memberitahu kepada mereka apa-apa. Fafattashuh, lalu mereka telah cari dekat barang-barang dia. Mereka telah selongkar hamba tersebut, barang-barang dia semua mereka telah selongkar. Falaqu ma'ahu kitaban ilal 'amil bi Misra ya'muruhu fihi biqatlih. Mereka bertemu, ada pada hamba tu satu sepucuk surat yang dihantar kepada gubernur Mesir, yang mana dalam surat tu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu kononnya dia menyuruh supaya dibunuh gubernur Mesir. Faraja'a ilal Madinah, lalu dia telah kembali ke Madinah. Maknanya Muhammad bin Abu Bakar ni pun dia telah kembali semula ke kota Madinah. Dia telah mendapat perkhabaran yang ada pada hamba tersebut, maka dia kembali semula ke kota Madinah. Fajtama'a alaihi 4,000 min awbash Misra, lalu 4,000 orang daripada kalangan rakyat jelata Mesir, mereka telah berkumpul bersama-sama dengan dia, iaitu bersama dengan Muhammad bin Abu Bakar ni, wa Raisum ibnu Udais wa ibnu Tamim wa ghairuhuma, dan mereka ini diketuai oleh Ibnu Udais, Ibnu Tamim dan selain daripada mereka berdua. Wa sa'aluhu ay Uthman radhiyallahu anhu 'anil kitab wal ghulam, mereka telah bertanya kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu mengenai surat itu dan juga mengenai hamba itu. Faqala, lalu beliau pun berkata, la ilma li bih, aku tak tahu apa-apa pun tentang perkara tersebut, tentang surat tu dan hamba itu. Faqalu, lalu mereka pun berkata, inna hadha fi'la Marwan, ini sesungguhnya
perbuatan ini dilakukan oleh Marwan. Wa arafu khattah, mereka mengenali tulisan dia. Wa qalu fadfa'hu ilaina falam yaf'al. Lalu mereka pun berkata, serahkan kepada kami Marwan, maknanya untuk kami nak hukum dia. Tapi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tidak menyerahkan Marwan ni kepada mereka. Fa araduhu ala an ya'zila nafsah falam yaf'al. Lalu mereka menghendaki supaya Uthman radhiyallahu anhu turun daripada menjadi khalifah, supaya Uthman radhiyallahu anhu melucutkan jawatan khalifah tu. Tetapi beliau tidak melakukannya. Imtithalan lil hadithil mar, inna allaha muqammisuka qamisan, kerana beliau menuruti hadis Nabi SAW yang telah lalu kita baca sebelum ni. Sesungguhnya Allah Ta'ala memakaikan kau dengan pakaian khilafah maksudnya. Maka dah berkata jangan kau tanggalkan pakaian tu. Jadi bila mereka hendak supaya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu lucutkan jawatannya, Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu tak nak. Ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, cerita dia panjang. Tapi sebenarnya punca daripada fitnah zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ni berpunca daripada Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni adalah seorang lelaki Yahudi, dan dia ini yang telah mewar-warkan kemulaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan dia yang memulakan fitnah dengan mengatakan bahawa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu rampas jawatan khalifah, yang sepatutnya yang layak menyandang jawatan tersebut ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sendiri pun tidak mengatakan demikian, tapi dia telah buat cerita. Dan kemudian dia telah mulakan bibit-bibit fitnah, iaitu dengan menanamkan kebencian terhadap Sayyidina Ali, terhadap Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi waktu tu dia telah kumpulkan orang, dan kemudian dia telah cerita kemuliaan Sayyidina Ali, dan di samping itu tanamkan kebencian terhadap Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Kemudian lepas tu pula dia telah buat beberapa perancangan. Dan antara perancangan yang dia telah buat iaitu dia telah wujudkan fitnah di kalangan penduduk Mesir. Iaitu ada satu orang hamba yang bawa sepucuk surat kepada Gubernur Mesir. Di surat itu dikatakan bahawa surat itu telah diubah. Cuma tak tahu siapa yang ubah surat tu. Iaitu dalam surat itu ditulis bahawa bila sampai kepada kamu surat aku ni kepada Gubernur Mesir, maka hendaklah kamu terima surat ini. Kan? Faqbalu maknanya terima surat ni. Tapi lafaz faqbalu itu ditukarkan dengan faqtulu. Bila surat ni sampai kepada kamu, maka bunuhlah dia. Kan? Jadi bila daripada faqbalu jadi faqtulu, jadi bunuh, maka ini menyebabkan orang-orang Mesir mereka pun memberontak terhadap Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan mereka datang tu sebenarnya pada musim haji mereka datang. Dan lepas tu mereka telah kepung rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Tetapi segala punca fitnah ini ialah berpunca daripada Abdullah bin Sabah. Tapi ada lagi sebab-sebab yang lain yang kita akan baca. Tapi ini antara sebab yang paling besar, iaitu ada surat Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu itu yang mana telah diubah, menyebabkan orang Mesir telah memberontak kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Baik. Wa kanu lamma hajamul Madinah kana Uthman radhiyallahu anhu yakhruju fayusalli bin nasi wa hum yusalluna khalfahu syahra. Dan apabila mereka telah menyerang Madinah, mereka serang Madinah ni maknanya lepas musim haji. Orang-orang ni datang, mereka sebenarnya bukan datang dari Mesir saja, bahkan datang dari Mesir, datang dari Kufah, datang dari Basrah. Lepas tu mereka kumpul, tapi sebenarnya ada dalangnya. Dan dalangnya ialah daripada puak Abdullah bin Sabah tu, yang zaman itu dipanggil Sabaiyah. Fitnah Sabaiyah, golongan Abdullah bin Sabah ni, mereka telah menjadi dalang kepada tercetusnya fitnah dan pemberontakan terhadap Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi tak kala mereka telah menyerang Madinah, mereka telah menyerbu kota Madinah, mereka Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu masih lagi keluar mengimami orang ramai solat. Dan mereka juga bersolat di belakang beliau selama sebulan, maksudnya jadi makmum. Mereka benarkan lagi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pergi solat. Thumma kharaja fi akhir jum'atin kharaja fiha fa'asabuhu hatta waqa'a 'anil mimbar wa lam yaqdir an yusalli bihim. Kemudian pada hari terakhir Jumaat yang Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu keluar, beliau keluar pergi solat Jumaat. Jadi mereka telah melontar batu kerikil kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu sehingga beliau jatuh daripada mimbar dan beliau tak mampu untuk nak memimpin mereka solat. Allahu akbar.
Ini sampai tahap berlaku pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Di waktu tu bila hari terakhir Jumaat, bila beliau naik khutbah untuk berkhutbah di mimbar, mereka baling batu kat dia. Sampai Sayyidina Uthman jatuh, dan lepas tu Sayyidina Uthman tak dapat nak teruskan solat. Fa shalla bihim yawma idin Abu Umamah Sahal bin Hunayf famana'u. Lalu pada hari itu mereka yang telah memimpin mereka solat ialah Sayyidina Abu Umamah Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Beliau ni sahabatlah, Sayyidina Abu Umamah Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, beliau sahabat. Tetapi mereka telah menghalang beliau daripada memimpin solat. Wa kana yusalli Ibnu Udais taratan. Kadang-kadang Ibnu Udais, mana antara juga orang yang memberontak tu, dia telah memimpin orang ramai solat. Wa Kinanah bin Bishrin ukhra. Dan ada pada kali yang lain Kinanah bin Bishr memimpin orang ramai solat. Fabaqu ala dhalika 10 ayyam. Dan mereka berterusan atas keadaan itu selama 10 hari. Wa kana Talhatu yusalli bihim. Dan ada juga Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu mengimami mereka solat. Wa aktsaru ma kana yusalli bihim Ali radhiyallahu anhu. Dan yang paling banyak sekali memimpin orang ramai solat ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa huwa alladhi shalla bihimul Eid. Dan beliaulah yang telah memimpin mereka solat hari raya. Ni solat hari raya yang dimaksudkan di sini ialah solat hari raya Idul Adha. Sebab bila mereka datang untuk buat haji, waktu tu lagi mereka dah kepung Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Mereka kepung lama. Jadi bila mereka kepung sampailah habis musim haji. Sampailah ke hari tasyrik mereka kepung Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sampai lepas habis haji mereka bunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi yang paling banyak pimpin mereka ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sampai Sayyidina Ali yang memimpin mereka solat Idul Adha. Fahasaru, lalu mereka telah mengepung Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu qila 10 ayyamin wa qila 40 yawman. Ada dikatakan bahawa mereka kepung selama 10 hari, dan ada yang mengatakan bahawa selama 40 hari. Wa yumkinul jam'u bi anna 30 yawman kana yakhruju lis-salati wa 10 shaddadu alayhi al-hisar wa mana'uhu min al-khuruji lis-salati wa mana'uhu al-ma'. Dan boleh dihimpunkan antara dua pendapat tu. Kan tadi ada kata pendapat mengatakan dikepung 10 hari. Ada yang mengatakan dikepung 40 hari. Maknanya tempoh yang lama, lebih sebulan. Jadi boleh dihimpunkan antara dua pendapat itu bahawasanya 30 hari itu yang mana Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu masih lagi keluar untuk pergi solat, pimpin mereka solat. Kemudian 10 hari lepas tu pula, maknanya 30 tambah 10 jadi 40 hari. 10 hari selepas itu mereka telah mengetatkan lagi kepungan sehingga mereka telah melarang beliau keluar untuk pergi bersolat. Maksudnya 30 hari tu masih lagi diorang bagi solat, tapi yang lain diorang tak bagi buat. Sayyidina Uthman tak boleh keluar rumah, sedangkan dia khalifah. Kan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu punya rumah betul-betul sebelah Masjid Nabawi je. Kalau kita tengok dekat makam Nabi SAW sekarang tu, kalau kita keluar, depan tu rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Beliau ada dua rumah kat situ, satu rumah besar, satu rumah kecil yang belakang sikit. Kan dekat dengan pintu Bab Jibril tu. Tapi rumah beliau kat situ. Mereka kepung beliau sampai beliau tak boleh nak pergi ke Masjid Nabawi langsung. Maksudnya dalam tempoh 10 hari yang terakhir tu. Sebulan tu mereka kepung, lepas tu mereka kepung lagi selama 10 hari sehingga mereka tak bagi beliau keluar solat langsung. Wa mana'uhul ma', dan mereka juga telah menahan air daripada sampai kepada beliau. Allahu Akbar. Maknanya air langsung tak boleh masuk. Kita jangan salah ingatkan macam sekarang. Orang sekarang ni pipe dalam rumah. Yang ini orang zaman dulu bila nak ambil air kena pergi keluar rumah. Jadi bila mereka tak bagi air dalam rumah, maksudnya memang langsung tak dapat air lah. Kan? Langsung tak dapat air. Jadi minum pun tak dapat. Kan? Faja'atil ansaru ilal bab wa qalu ya amiral mu'minin in syi'ta kunna ansarallahi marratain. Orang-orang Ansar mereka telah datang ke pintu rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Mereka berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau tuan nak, kami sedia menjadi pembantu agama Allah. Mereka datang ni 2 kali. Datang memberikan tawaran pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu untuk memberikan bantuan kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Faqala la hajata li fi dhalika kufu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan wa ana sa'irun ilai. Tetapi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu memberikan jawapan, aku tidak perlu kepada bantuan kamu. Hendaklah kamu semua tahan tangan kamu. Kufu maksudnya tahanlah diri kamu, tahan tangan kamu, jangan angkat senjata langsung.
kerana Rasulullah SAW telah pernah berpesan kepada aku satu pesanan, dan sekarang aku sedang menuju kepada pesanan Rasulullah SAW tersebut. Apa dia pesanan Nabi? Nabi kata kalau ada satu masa nanti mereka akan cuba untuk cabut khilafah daripada engkau. Tapi jangan kamu cabut khilafah daripada engkau. Dan Nabi SAW juga ada pesan kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu supaya jangan melakukan pertumpahan darah. Maka kerana itu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, beliau seboleh mungkin elakkan daripada para sahabat radhiyallahu anhum angkat senjata atau bertindak untuk mempertahankan beliau. Beliau kata biar aku terkorban, tapi jangan orang lain terkorban. Allahu Akbar. Jadi waja'a Aliun karramallahu wajahu fi jama'atin min Bani Hashim yuridu nasrah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sendiri pun datang bersama dengan sekumpulan Bani Hashim untuk memberikan bantuan kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Tapi pun Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu enggan. Dia macam mana Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dikepung, dan orang-orang yang kepung tu berada di sekeliling rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Mereka tak pergi ke mana pun, mereka kepung. Jadi kalau sahabat datang, rumah dulu bukan besar, kecil je. Kalau kata orang tempik dari luar pun dengar. Jadi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu bila beliau datang, maka orang macam orang bercakap dengan beliau, beliau macam keluar ikut atas. Ada macam lubang. Lubang tu ialah macam kita tahu mungkin ada pintu kecil macam tingkap. Jadi bila orang datang, orang bercakap dengan beliau, beliau akan cakap ikut atas tu, ikut tingkap tu. Harap bagi kuah. Kan khawkhah atau bagi kuah kan, beliau bercakap dengan orang ramai. Jadi bila orang Ansar datang, dia kata, "Wahai Osman, kami nak bantu kau." Tapi beliau kata tak nak. Kan? Yang penting jangan kau angkat tangan. Jangan angkat senjata. Jangan berperang semata-mata kerana nak pertahankan aku. Faqala kullu man li ahdun fi dimmati yakufu 'anil qital. Lalu bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang untuk membantu atau untuk membela Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, maksudnya untuk berperang dengan orang yang pemberontak ni, yang telah kepung rumah beliau. Beliau kata apa? Sesiapa yang mana ada tanggungjawabnya, ada pada dia perjanjian tanggungjawab terhadapku, maka hendaklah dia menahan diri daripada berperang. Ini maksudnya apa? Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu kata kalau siapa yang taat pada aku, dia berbai'ah dengan aku, maka aku minta kepada dia supaya jangan berperang. Jangan berperang kerana nak pertahankan aku. Tahan diri kamu. Fa aqada Ali radhiyallahu anhu imamatahu wa rama biha fi sahni dari. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun telah ambil serban beliau. Beliau telah mencampakkan serban beliau itu di halaman rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Wa qala dhalika li'alama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Dan beliau berkata bahawa apa yang aku lakukan ini, maksudnya beliau beriktibas dengan ayat Al-Quran dalam surah Yusuf kan. Jadi beliau kata bahawa apa yang aku lakukan ini, kalau kita terjemah di segi mafhumnya, mana apa yang aku lakukan ini maknanya supaya dia tahu, dia yakin bahawa aku ini tak pernah mengkhianatinya yang mana bukan di belakangnya. Aku tak pernah mengkhianati dia di belakangnya. Dan juga bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengkhianati. Maksudnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau seolah campak serban beliau. Beliau nak tunjukkan bahawa beliau akan berpegang dengan pesanan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, dan beliau takkan khianat terhadap pesanan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu tersebut. Ialah maksudnya macam beliau campak serban tu. Orang Arab ni serban ni satu kemuliaan. Orang Arab ni serban ialah satu kemuliaan. Sebab tu kadang-kadang macam contohnya nak anugerah satu benda, letak serban kan. Jadi bila beliau campakkan serban tu, seolah-olah beliau tak hiraukan lagi diri beliau. Lepas ni beliau kata beliau tak akan bertindak apa-apa, beliau tak akan berjuang ataupun untuk menentang pemberontak Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Wa mana'ul ma'al 'adab, dan mereka telah menahan air yang elok untuk diminum untuk sampai kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Fa arsala Aliun al-Hasan wal Husain wa Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum fi fityatin min Bani Hashim bi 3 qirabin min al-ma'. Maka kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu telah menghantar Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum bersama dengan beberapa orang pemuda daripada Bani Hashim membawa 3 geriba air. Qirab ni maksudnya bekas daripada kulit, yang dibuat daripada kulit,
diisi air untuk bawa pada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Maksudnya Sayyidina Uthman tak dapat langsung air. Minum pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi berlapar dalam rumah. Kalau kita satu hari tak minum pun dah boleh mungkin nak mati. Maka Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dah berhari-hari tak boleh nak minum. Orang tak bagi dia langsung sampai air masuk rumah dia. Jadi kerana itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hantar air, bawa air kan, bawa, dan beliau hantar orang yang mulia ni, anak-anak, bahkan ini pun semua sahabat beliau hantar untuk bawa air masuk ke dalam rumah Sayyidina Uthman. Mudah-mudahan pemberontak ni adalah sikit hati lembut, benarkan supaya air itu masuk dalam rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Paling kurang kalau kawan kepung pun tak puas hati dengan Sayyidina Uthman, minta supaya dia turun daripada jawatan dia, daripada jawatan khalifah tu, tapi paling kurang bagilah dia minum kan. Tetapi fahalu dunahum, mereka telah menghalang air itu daripada sampai kepada mereka. Fahalu dunahum ni maksudnya pemberontak tu, muhasirun tu, mereka telah menghalang mereka ini, maksudnya iaitu yang pemuda-pemuda Bani Hashim ni, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu ni, daripada masuk ke rumah Uthman radhiyallahu anhu. Fahamalu alaihim hatta jurih al-Hasan atau al-Husain bin Ali radhiyallahu anhum wa sala ad-dam ala wajhi. Bahkan mereka telah menyerang mereka itu. Mereka telah menyerang sahabat-sahabat yang nak bawa air itu, sehingga kan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhum telah cedera, telah luka, dan sehingga kan darah telah mengalir di atas wajah beliau. Darah telah mengalir di atas wajah Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Maknanya mereka pukul dekat muka sampai mengalir darah kat muka. Wa ausaluhul ma. Akhirnya mereka pun telah benarkan air disampaikan kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Maknanya mula mereka tak bagi, mereka halang, mereka pukul, serang, sampaikan berdarah, ada di kalangan sahabat yang cedera. Lepas tu baru mereka biarkan air itu dihantarkan. Falamma ra'u dhalika khafu Bani Hashim wa tarakul bab. Bila mereka melihat perkara itu berlaku, mereka pun takut kepada Bani Hashim, dan mereka telah tinggalkan pintu rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, wa naqabul baita min dhahrih, dan mereka telah melobangi rumah Sayyidina Uthman daripada belah belakang dia kan, daripada belah belakang. Wa kana indahu fid dari abidul kathirun. Maksudnya orang Arab ni kalau kata masuk rumah orang ceroboh ni antara aib besar. Jadi apa mereka buat? Mereka telah tinggalkan pintu depan. Kemudian lepas tu mereka pergi belakang, mereka macam ada pecahkan atau tebuk lubang dekat pintu rumah, dekat rumah bahagian belakang rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Wa kana indahu fid dari abidul kathirun, dan ketika itu di dalam rumah beliau ada banyak hamba dalam rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Fa aradu an yamna'u anhu, hamba-hamba itu hendak mempertahankan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Faqala man aghmada sayfahu fa huwa hur wa man'ahum min dhalika. Lalu bila tengokkan keadaan itu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berkata, siapa yang menyarung pedangnya maka dia merdeka. Aku merdekakan dia. Kan dia hamba. Jadi siapa yang sarung pedang dia, maknanya tak hunuskan pedang dia untuk pertahankan aku, untuk lukakan orang, maka aku merdekakan dia. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu melarang mereka daripada mempertahankan beliau. Maknanya Sayyidina Uthman tak nak langsung ada darah yang mengalir semata-mata untuk mempertahankan diri beliau. Wa kana mimman daqala alaihi dar Muhammad bin Abi Bakr radhiyallahu anhu. Dan antara orang yang mana telah masuk dalam rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ialah Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Sebab kenapa? Beliau ini waktu tu berada sebagai gubernur Mesir. Jadi beliau ni ingatkan bahawa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang suruh orang supaya bunuh beliau, yang surat tadi tu. Jadi Muhammad bin Abu Bakar ni pun permulaannya beliau pun menyimpan rasa tak puas hati pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kenapa tuan suruh saya orang bunuh saya? Jadi waktu tu dia pun datang jumpa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, tapi beliau tak terlibat bunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Muhammad bin Abu Bakar ni ayah beliau Sayyidina Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cuma beliau ni dengan Aisyah radhiyallahu anha ibu lain lah. Kerana ibu beliau ni ialah Asma binti Umais radhiyallahu taala anha. Di antara yang masuk dalam rumah tu ialah Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fadzakara lahu ba'dha manaqibihi fil Islam. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah menyebutkan sebahagian manaqib maksudnya kelebihan beliau
di dalam Islam. Kelebihan ni maksudnya kelebihan Sayyidina Uthman sendiri. Bukan kelebihan Muhammad bin Abu Bakar tu. Kelebihan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Maksudnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, beliau telah buat banyak jasa dalam Islam. Daripada zaman Nabi. Yalah, kita pun tahu Sayyidina Uthman banyak kelebihan dia. Jadi bila Muhammad bin Abu Bakar ni masuk, Muhammad bin Abu Bakar ni macam marah-marah pada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Uthman pun sebut pada dia, kamu tahu tak dulu zaman Nabi aku buat sekian, 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 aku buat sekian. Wa yaqul anshudukallah, alam ta'lam kada, alam ta'lam kada. Aku bertanya kepada kau dengan nama Allah, tidakkah kamu tahu aku buat sekian? Alam ta'lam kada, mana tidakkah kamu tahu aku buat sekian? Wa kullu dhalika yaqul Muhammadun na'am. Pada setiap pertanyaan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu itu, Muhammad memberikan jawapan, na'am, ya. Yang betul, wahai Uthman, kau buat sekian perkara, kau buat sekian perkara. Thumma qala lahu law ra'a Abu Bakrin makanaka hadha minni lasa'ahu dhalik faqaraja Muhammadun. Kemudian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pun berkata, kalaulah Abu Bakar ayah engkau, kalaulah ayah engkau hidup dan ayah engkau tengok engkau berada kat depan aku sekarang, maksudnya kau ingin melakukan benda tak baik pada aku sekarang, kau memberontak pada aku, seolah-olah waktu tu kau tak puas hati dengan aku. Kalau ayah kau ada waktu ni, ayah kau tengok apa yang kau buat kat aku sekarang, pastilah perbuatan kau ini menyebabkan dia jadi sakit. Maksudnya la sa'au dzalika, pasti dia akan menyakiti kau. Pasti perbuatan ini menyakiti dia. Maksudnya dia tak suka dengan apa yang kau lakukan ini. Faqaraja Muhammadun, akhirnya Muhammad bin Abu Bakar pun keluar, tinggalkan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma, beliau tak terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Permulaannya beliau marah, tapi lepas tu akhirnya beliau pun tinggalkan. Beliau tak ada terlibat dalam perkara ini. Baik. Wa dakhala alaihi jama'atun faqataluhu fi awasit ayyam at-tashriq wal mushafu bayna yadayhi sanata 35 min al-hijrah an 88 sanatan min al-umri wa qila akthar wa qila aqal. Kemudian lepas daripada Muhammad bin Abu Bakar keluar tinggalkan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, satu kumpulan orang mereka telah masuk menceroboh dalam rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Mereka telah membunuh beliau di pertengahan hari Tashriq, lepas habis musim haji. Di pertengahan hari Tashriq, maknanya dalam 15 Zulhijjah mereka bunuh dia. Mereka telah bunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu di pertengahan hari Tashriq. Ketika itu mushaf Al-Quran berada di hadapan beliau. Beliau sedang baca Al-Quran. Pada tahun 35 Hijrah, ketika beliau berumur 88 tahun. Ada yang mengatakan lebih dari itu, ada yang mengatakan kurang sikit dari itu. Ada yang mengatakan 86 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, ada juga yang mengatakan 90 tahun. Wa ra'a fi lailati yauma qutila fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Uthman aftir indana fa asbaha shaiman wa qutila wa huwa shaim. Dan beliau telah melihat pada malam yang pada malam hari yang beliau dibunuh padanya, beliau melihat Nabi SAW. Baginda SAW bersabda pada beliau, wahai Uthman, kau berbukalah bersama dengan kami. Maka pagi-pagi besok tu beliau pun berpuasa, dan beliau dibunuh dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Maknanya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pada malam yang esok pagi tu beliau dibunuh. Maksudnya beliau dibunuh siang. Pada malam tu beliau mimpi Nabi SAW. Jadi Nabi SAW cakap kepada beliau, Uthman, nanti esok buka puasa dengan kami. Jadi pagi itu beliau pun berpuasa, dan kemudian pada hari itu beliau telah dibunuh, dan beliau dibunuh ketika berpuasa bermakna beliau berbuka bersama Nabi SAW di akhirat. Baik. Rawah Ibnu Mani'in fi Musnadi min tariq Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anna ilata bintil Farafisah imraati Uthman radhiyallahu anhu qalat lamma husira Uthman radhiyallahu anhu dhalla sha'iman falamma kana 'inda al-iftar sa'alahumul ma' al-'adab famana'uhu fabata. Ibnu Mani' meriwayatkan di dalam musnadnya daripada riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma daripada Nailah bintil Farafisah, iaitu isteri pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Waktu tu ni Nailah bintil Farafisah ni ialah isteri yang berada di samping Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ketika beliau dibunuh. Masa ketika Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh, beliau mempertahankan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dan sehinggakan jari beliau putus. Beliau tahan waktu tu, ada orang berontak tu, mereka kepung Sayyidina Uthman, ada orang nak tikam. Waktu tu isteri dia cuba pertahankan. Nailah ni lah, Nailah bintil Farafisah ni.
waktu tu. Jadi bila dia tahan, tangan dia terputus. Kena apa? Kena tertakan pedang daripada salah seorang yang nak bunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu waktu tu. Jadi beliau menceritakan, Nailah ni menceritakan ketika mana Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dikepung. Beliau sedang berpuasa. Bila tiba waktu buka puasa, bila falamma kana 'indal iftar, bila tiba waktu nak buka puasa, beliau meminta kepada mereka air yang adab. Air yang adab ni maksudnya air yang elok untuk nak diminum. Maksudnya adab ni kalau terjemahkan orang kata air manis. Dia bukan manis. Mana air yang tak masin, tak payau, tak pahit, air itu dipanggil adab, ma'ul adab. Jadi beliau meminta kepada mereka air yang elok untuk nak diminum, tetapi mereka tak memberi pada beliau. Maksudnya bila tiba waktu nak buka puasa, dah beberapa hari dah air tak sampai. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu naik ke atas, beliau minta pada ni, korang tolonglah bagi pada aku air. Aku nak air untuk buka puasa. Tapi itu pun mereka tak nak bagi air. Fabata, lalu beliau pun bermalam. Pada waktu malam tu tak dapat minum air. Maknanya seolah macam tak buka puasa pun. Sebab kerana air tak ada, makanan tak ada. Jadi malam tu beliau bermalam dan kena lapar. Falamma kana fi sahari qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala alayya min hadha as-saqfi wa ma'ahu dalwun min ma'. Faqala ishrab ya Uthman. Fasharibtu hatta rawitu. Thumma qala izdad. Fasharibtu hatta tamalla'tu. Bila tiba waktu dekat sahur, malam tu Sayyidina Uthman dalam keadaan berlapar. Apa air pun tak ada. Minum, makanan langsung tak ada. Tapi bila dah dekat-dekat nak subuh, waktu sahur, sahar ni maksudnya dekat waktu subuh, beliau menceritakan, maksudnya isteri dia kata, suami aku Uthman radhiyallahu anhu menceritakan, mungkin cerita pada isteri dia, beliau kata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjenguk kepadaku melalui atap ini. Ketika itu Nabi SAW membawa bersama baginda satu baldi air. Maknanya beliau kata tu kat melalui atap tu, dekat-dekat subuh tadi, aku nampak Rasulullah datang ke atap tu. Dan Rasulullah SAW bawa pada aku, hulurkan pada aku satu baldi air. Allahu Akbar. Lalu baginda bersabda, minumlah wahai Uthman daripada air baldi itu. Maka aku meminum sampai aku puas. Dan Nabi SAW kata, minum lagi. Aku terus minum sampailah aku betul-betul dah puas. Sampailah perut aku dah penuh lagi, tak boleh lagi nak minum. Kan maknanya bila beliau haus macam tu, seolah-olah macam datang busyra atau membisyarah, khabar gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bagi kepada beliau air minuman. Warwal Harith bin Usamah, warwal Harith bin Abi Usamah fi musnadi an Muhajir bin Habib qala ba'atha Uthman ila Abdullah bin Salam wa huwa mahsur. Harith bin Abi Usamah meriwayatkan dalam musnadnya daripada Muhajir bin Habib, beliau berkata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah menghantar utusan kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ketika itu beliau sedang dikepung. Beliau tu maksudnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu sedang dikepung. Maksudnya ketika Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dikepung, Sayyidina Uthman panggil Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu datang. Jadi hadis ni hanya cerita ringkas. Lepas tu Sayyidina Abdullah bin Salam pun datang jumpa dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu irfa' ra'saka tara hadhil quwwah. Maka bila beliau sampai, Abdullah bin Salam ni sampai, Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu berkata pada Abdullah bin Salam. Qala lahu tu qala Uthman lahu li Abdullah bin Salam. Dan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu kata kepada beliau, kau angkat kepala kau akan tengok ada macam tingkap kecil ke atap ni, macam kita terlubang kecil ke atap. Dia macam orang Arab zaman dulu, kadang-kadang macam kita pun kadang ada macam tingkap ke atas kan, macam atap boleh buka rumah sini. Jadi orang Arab zaman dulu, diorang ni rumah jarang hujan. Rumah diorang bukan macam kita sekarang. Jadi beliau kata pada Abdullah bin Salam, cuba tengok ke atas, itu ada lubang tu atau tingkap kecil kat atap tu. Beliau kata, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrafa minha hadhihi lailah. Di lubang ini sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjenguk daripada lubang ini pada malam tadi. Maknanya mungkin yang Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ni datang tu siang. Jadi bila beliau datang waktu siang tu, Sayyidina Uthman cerita pada beliau, malam tadi Nabi datang melalui lubang itu, Rasulullah jenguk melalui lubang itu. Faqala ya Uthman ahasaruk
Qultu na'am. Lalu baginda tanya pada aku, wahai Osman, adakah mereka telah kepung kau? Maka aku berkata, ya, mereka kepung aku. Allahu Akbar. Maknanya Sayyidina Osman macam mengadu kat Nabi SAW, mereka kepung aku. Fa'adla dalwan fasharibtu minhu. Maka baginda telah hulurkan kepada aku satu baldi air, aku pun telah minum air baldi tersebut. Fa inni la ajidu bardahu ala kabidi. Maka sesungguhnya, mana sampai sekarang aku masih lagi merasai kesejukan air itu di dadaku. Summa qala li in syi'ta da'awtu Allah fayansuraka alaihim wa in syi'ta aftarta indana faqtartu al-fitra indahu faqutila fi yaumih. Maka kemudian lepas tu Nabi SAW telah berkata kepada aku, kalau kau nak wahai Osman, aku boleh doa kepada Allah supaya Allah bantu engkau untuk mengalahkan mereka. Ni orang yang berontak engkau ni. Kalau kau nak, aku boleh doa kepada Allah supaya Allah bantu engkau kalahkan mereka. Tapi kalau kau nak, aku tak doa. Aku tak doa, tetapi maknanya kau akan dibunuh dan kau boleh berbuka puasa bersama dengan kami pada hari ini. Lalu Sayyidina Osman kata, aku pun telah pilih untuk berbuka puasa bersama Nabi SAW. Maka pada hari itu beliau pun telah dibunuh. Maknanya mungkin Sayyidina Osman radhiyallahu anhu dibunuh petang. Jadi mungkin Sayyidina Abdullah bin Salam ni datang pada hari terakhir, iaitu pada mungkin waktu tengah hari tu ke atau waktu pagi tu, beliau datang waktu siang tu, datang jumpa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu cerita pada beliau apa yang berlaku. Tengok-tengok petang tu beliau pun dibunuh. Kan dekat maghrib juga, lepas asar lebih kurang, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pun dibunuh. Jadi lepas tu bermakna maghrib tu beliau berbuka puasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tanwiril halaq lisuyuti ma'zuwan li ibn Batish fi kitab Muzil syubhat an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dalam kitab Tanwirul Halaq, yang dikarang oleh Imam Suyuti rahmatullah alaih. Tanwirul Halaq ni kitab berkenaan dengan Tanwirul Halaq fi ru'yatin Nabi wal Malak. Ni tajuk dia. Imam Suyuti rahmatullah alaih ni karang kitab banyak kan. Dekat 600 kitab lebih kurang. Ada kata 400, ada kata 600 kitab. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam Qimatul Zaman Indal Ulama beritahu beliau karang lebih kurang 600 kitab. Dan baru-baru ni kita baru tengok dalam Facebook, ada sekumpulan para ulama, mereka telah tahqiq dan kumpulkan semua rasail atau kitab karangan Imam Suyuti dalam 400 kitab, dan tebal jilidnya. Tak tahu dah cetak ke belum, tapi kata nampak macam dah cetak. Tapi harga dia berapa wallahualam kan. Mudah-mudahan kalau dijual tak mahal lah, sebab kerana saya pun dah berapa lama juga memang mengumpul kitab-kitab Imam Suyuti. Sebab Imam Suyuti ni masya-Allah alim mausu'i, menghimpunkan banyak ilmu kan. Jadi dan beliau juga ulama besar mazhab Syafi'i rahimahullah. Imam Suyuti rahmatullah alaih lahir tahun 849 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 911 Hijrah. 911 Hijrah kan. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Okay, dalam kitab Tanwirul Halaq Imam Suyuti, karangan Imam Suyuti rahmatullah alaih, yang mana riwayat tu disandarkan, ma'zuan tu maksudnya satu riwayat yang disandarkan kepada Ibn Batish dalam kitab Muzil Syubhat daripada riwayat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan ataitu Uthman radhiyallahu anhu wa huwa mahsur. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu menceritakan, aku datang kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ketika beliau sedang dikepung. Faqala marhaban ya akhi. Lalu beliau pun berkata, selamat datang wahai saudaraku Abdullah bin Salam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhil khawkhah. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tingkap kecil ini. Dia khawkhah ni boleh bermakna pintu kecil atau tingkap kecil atau lubang kecil. Dia kadang-kadang kan macam dinding, kadang orang buat macam tingkap kecil kan. Arab panggil khawkhah, tembus kan. Atau kadang pintu. Kadang contoh macam orang ada, macam contoh kadang rumah sebelah-sebelah. Jadi kadang antara dua rumah tu boleh tembus untuk rumah sebelah, kadang orang buat pintu kecil. Arab panggil khawkhah. Jadi di sini khawkhah di sini macam ke atap, ada macam lubang kecil. Jadi dia mana malam tadi aku tengok dekat lubang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Uthman ahasaruk? Qultu na'am. Qala attashuk? Qultu na'am. Fa adla li dalwan fihi ma fasharibtu hatta rawitu hatta anni la ajidu bardahu baina thadiyya wa baina katifai.
Kemudian Nabi SAW bertanya pada aku, "Hai Osman, adakah mereka kepung kau?" Aku berkata, "Ya." Nabi bertanya, "Adakah mereka telah menyebabkan kau dahaga?" Aku berkata, "Ya." Lalu baginda SAW telah menghulur kepadaku satu baldi air. Aku minum air tersebut sehingga aku puas, dan sehingga aku sampai sekarang ni aku merasai kesejukan air itu di dadaku, di antara dadaku dan di antara bahuku. Maksudnya terasa kesejuknya sampai sekarang lagi, sejuk air itu kat dadaku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta nusirta alaihim wa in syi'ta aftarta indana." Faqtartu an uftira indahu faqutila dhalikal yaum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata pada aku, "Kalau kau nak, wahai Osman, engkau dibantu mengalahkan mereka. Mana Allah akan bantu kau kalahkan mereka. Mana kalau kau nak, aku doakan supaya Allah bantu kau kalahkan mereka. Tapi kalau kau nak, kau boleh berbuka puasa hari ini bersama dengan kami." Lalu aku pun telah pilih untuk berbuka puasa bersama Nabi SAW. Maka pada hari itu beliau pun telah dibunuh. Ini yang cerita pada hari itu beliau dibunuh ni Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ni ialah salah seorang sahabat Nabi SAW daripada kalangan Yahudi. Beliau asal dari Yahudi Bani Nadir. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, "Sami'tu sawtan yawma qutila Uthman, abshir ya ibn Affan bi rauhin wa raihan. Abshir ya ibn Affan bi rabbin ghairi ghadban. Abshir ya ibn Affan bi ghufranin wa ridwan. Faltafattu falam ara ahadan." Rawahu Abu Nuaim. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku telah mendengar satu suara pada hari pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Bergembiralah kamu, wahai Ibnu Affan, dengan mendapat rahmat dan juga raihan. Bergembiralah kamu, wahai Ibnu Affan, dengan keredaan Tuhan yang tidak murka. Bergembiralah kamu, wahai Ibnu Affan, dengan pengampunan dan keredaan. Aku pun menoleh mana untuk mencari suara tersebut, tetapi aku tidak melihat sesiapa." Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim rahimahullah. Ini dalam kitab Hilyatul Awliya ni. Imam Abu Nuaim riwayatkan dalam kitab Hilyatul Awliya. Wa rawat Tabarani wa Abu Nuaim an Sahm bin Hubaysh qala, "Dafanna Uthman radhiyallahu anhu laila. Faghashiyana sawadun min khalfina. Fahibnahu hatta kidna an natafarraqa an. Fanada munadin la ra'a alaikum. Uthbutu fa inna qad ji'na linashhadahu ma'akum." Fakana Ibn Hubaysh yaqul, "Hum wallahil malaikatu." Imam Tabarani rahimahullah meriwayatkan dan Imam Abu Nuaim rahimahullah meriwayatkan daripada Saham bin Hubaysh. Beliau berkata, "Kami telah mengebumikan Uthman radhiyallahu anhu pada waktu malam." Ini kenapa mereka kebumikan Uthman radhiyallahu anhu waktu malam? Sebab mereka bila lepas jenazah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh, orang-orang yang ada dalam rumah waktu tu, yang pengikut Sayyidina Uthman, cepat-cepat bawa lari jenazah Sayyidina Uthman. Mereka sorok jenazah Sayyidina Uthman. Mereka takut kalau orang-orang tu jumpa yang kat luar tu, mereka akan bakar atau buat sesuatu pada jenazah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan mereka rancang nak kebumi waktu malam, diam-diam. Jadi sebab itu bila mereka diam-diam malam-malam tu, mereka bawa lari cepat-cepat jenazah Sayyidina Uthman dan mereka kebumi jauh sikit. Sebab tu kalau kita pergi ke Madinah, jenazah Sayyidina Uthman ni dia kebumi jauh sikit kat ujung, kat Baqi' tu. Sebab dia ialah zaman tu diorang takut kalau orang-orang tu tahu jenazah Sayyidina Uthman kat mana, mereka akan, saya silap, mereka akan bakar, mereka keluarkan, mereka bakar, bongkar balik. Sebab tu mereka diam-diam pengikut Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain, mereka pergi kebumikan diam-diam waktu malam. Baik. Jadi waktu tu beliau cerita, ketika lepas kami dah kebumi jenazah beliau, kami telah Ghashiyana ni maksud kami telah diselubungi satu bayang-bayang hitam daripada belakang kami. Kami pun rasa takut sehingga kami hampir-hampir nak meninggalkannya. Maksudnya kami hampir nak cabut lagi lah, nak tafarraqa'an, kami pun nak cabut lagi. Takut macam nampak bayang hitam atas kami, kan? Tetapi satu suara telah menyeru, "Jangan kamu takut. Tetaplah tempat kamu. Kerana sesungguhnya kami datang untuk nak menghadiri jenazah beliau bersama dengan kamu." Jadi Ibn Hubaysh pun berkata, mereka itu demi Allah ialah para malaikat. Hadis sebenarnya itu yang datang tu para malaikat. Wa rawa Abu Nuaim an Urwah radhiyallahu anhu qala, "Makatha Uthman radhiyallahu anhu fi hashi kaukab matruhan thalathan la yadfinuna hatta hatafa bihim hatif idfinuh wa la tusallu alayhi fa inna Allah azza wa jalla qad salla alayhi."
Imam Abu Nuaim rahimahullah daripada Urwah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah tinggal Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, atau kita kata boleh kata terbiarlah. Telah terbiar Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu di dalam Hash Kaukab. Hash Kaukab ni dia dekat kawasan tepi rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dipanggil Hash Kaukab. Hash ni rumah zaman dulu, dan kemudian macam ada orang letak macam kawasan rumput sikit kan. Dalam tu macam kadang-kadang orang petang-petang duduk macam sembang-sembang. Dia panggil hush atau hash, orang Arab panggil hush, sekarang panggil hush, atau juga dipanggil Hash Kaukab. Jadi jenazah beliau telah terbiar dalam Hash Kaukab ni, matruhan, maknanya terbiar macam tu saja selama 3 hari. Mereka tidak mengebumikannya sebab takut kan, takut. Mereka sorok dulu dekat dengan situ, tapi 3 hari mereka biar. Tapi ialah jenazah sahabat, Allah pelihara kan. Sehinggalah mereka dengar satu teriakan, hatafa bihim hatif, mereka dengar satu teriakan kepada mereka, kebumikanlah jenazah beliau, dan tak perlu kamu solatkan jenazah beliau, kerana Allah Ta'ala telah mensolatkan jenazahnya. Maksudnya sini solat maksudnya seolah jenazah beliau ni Allah dah solatkan. Allah Ta'ala telah rahmati, telah berkati jenazah beliau, Allah dah ampunkan. Jadi korang tak perlu lagi nak solat dengan jenazah beliau. Sebab kerana solat jenazah ni kan untuk supaya Allah Ta'ala ampunkan si mayat tersebut. Tapi waktu tu orang tak berani nak solatkan jenazah beliau, takut-takut dibunuh kan. Orang-orang tu pergi bunuh pula orang yang solat tu. Jadi kerana tu mereka biarkan dulu jenazah tu. Jadi sampaikan ada yang jerit. Mungkin yang jerit di sini maksudnya mungkin malaikat kan. Cepat kebumikan jenazah beliau. Tak payah solat kerana Allah Ta'ala telah mensolatkan jenazah beliau. Wa kana alladhina kharaju alaih Abdurrahman ibn Udais al-Balwiyah wa Kinanah ibn Bishr ahada ru'usil khawarij wa akharuna saru bi ahli Misra wajtama alaihim khalqun min awbashin nas wa qutil Abdurrahman hadha wa ashabu ba'da amin aw amaini bi Jabal Lubnan. Dan antara orang yang telah memberontak pada Sayyidina Uthman, kharaju alaihim bermakna berontak. Antara orang yang telah terlibat dalam pemberontakan pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ni ialah Abdurrahman bin Udais al-Balwi dan Kinanah bin Bishr, iaitu salah seorang ketua Khawarij. Lepas tu jadi ketua Khawarij. Dan ada lagi beberapa orang yang lain yang mereka telah bergerak bersama ahli Mesir. Maksudnya mereka telah pergi bawa ahli Mesir untuk berontak pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan telah satu kelompok daripada kalangan rakyat jelata, daripada kalangan rakyat jelata telah berhimpun bersama dengan mereka ini. Maksudnya kumpul bersama dengan Abdurrahman dan lain-lain ni, dan juga penduduk Mesir ni. Mereka telah berhimpun bersama-sama. Antara dia ialah orang daripada Kufah dan Basrah, kepung Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan Abdurrahman bin Udais ni, dan juga dia punya pengikut dia telah terbunuh setahun lepas daripada pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, atau ada kata 2 tahun lepas tu, di Jabal Lubnan, iaitu di Gunung Lubnan, iaitu di Lubnan. Dalam peperangan di sana, akhirnya mereka mati terbunuh. Wa qad rawal Baihaqi wa Abu Nuaim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju unasun yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah yuqtaluna fi Jabal Lubnan. Awradahu as-Suyuti fil Khasa'is. Imam Baihaqi dan Imam Abu Nuaim rahimahullah, mereka meriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan keluar beberapa orang manusia, akan keluar beberapa orang. Keluar di sini maksudnya keluar memberontak tu maksudnya. Kan? Keluar di sini maksudnya ialah keluar memberontak. Keluar di sini maksudnya ialah keluar memberontak. Akan keluar beberapa orang manusia yang mereka keluar daripada agama mereka seperti mana keluarnya anak panah daripada binatang yang dipanah. Mereka itu akan dibunuh di Gunung Lubnan. Di sini dimaksudkan itu puak Khawarij. Maknanya ada orang yang akan berontak, mereka itu keluar daripada agama. Maknanya mereka bukan berada di atas landasan agama. Mereka terkeluar dari landasan agama seperti mana Nabi SAW umpamakan, seperti mana keluarnya anak panah daripada binatang yang dipanah. Kan? Apa maksud dia? Cawang ada anak panah tu tembus keluar. Jadi apa yang bila dah tembus keluar, maknanya apa? Nabi SAW umpamakan bila dah terkeluar daripada anak panah tersebut, macam itulah seolah-olah macam orang tu dia masuk dalam agama lepas tu keluar. Kan? Jadi macam anak panah kan, dia tembus masuk dalam agama. Kan? Lepas tu dia keluar benda tersebut.
Kalau orang Melayunya perumpamaan, contoh kadang satu benda yang contoh tak ingat kan. Masuk tinggi kanan, keluar tinggi kiri. Maknanya lalu, lepas tu hilang, lupa. Maka macam itulah orang ni, macam seolah anak panah tu masuk dalam binatang tu, lepas tu terlepas dari dia, lepas dah kena panah kan. Macam itulah mereka dah masuk dalam agama, lepas tu keluar balik daripada agama. Ni Nabi SAW beritahu berkenaan dengan puak Khawarij. Antara yang terlibat bunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Mereka kata, Nabi SAW beritahu mereka ini akan dibunuh di Jabal Lubnan. Apa yang Nabi SAW beritahu betul-betul menjadi kenyataan. Akhirnya orang yang bunuh Sayyidina Uthman ni, antara dia Abdul Rahman bin Udais Al-Balwi tu dengan pengikut dia, akhirnya mereka ni dibunuh di Jabal Lubnan. Pukul 10.36. Baik. Kita baca sikit lagi. Wa rawa Abu Nu'aim an Uthman bin Murrah an ummi qalat sami'tu al-jinnata nuhu ala Uthman radhiyallahu anhu fawqa masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 3 layal. Fakana mimma qalu lailatal hasbati id yarbuna bis-sakhri as-silabi thumma ja'u bukratan yabghuna saqran kashihabi zainuhum fil hayy wal majlisi fakkakur riqabi. Imam Abu Nu'aim dan meriwayatkan daripada Uthman bin Murrah daripada ibunya, ibunya berkata, aku telah mendengar jin menangisi pemergian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu di atas masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 malam. 3 malam aku dengar Sayyidina jin menangis terhadap pemergian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu di atas Masjid Nabawi. Jadi antara perkataan yang jin tu kata, fakana mimma qalu, antara perkataan yang jin tu berkata, maknanya jin tu baca syair sebagai jadi jangan main-main kan. Kita sekarang belajar bahasa Arab tinggi-tinggi pun tak boleh baca syair, tapi zaman dulu jin menangis baca syair. Sebelum ni pun saya ada baca yang bacaan yang sebelum ni pun kita ada baca bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dibunuh pun jin baca syair kan. Yang sebelum ni, ba'da qatilin bil madinati adlamat lahul ardu tahtazzul 'idatu bi aswqi, yang sebelum ni syair tu, jazallahu khairan min ayyamin wa barakat yadullahi fi dhaikal adimil mumazzaqi kan. Faman yas'a wa yarkab janahi na'amatin liyudrika ma qaddamta bil amsi yusbaqi qadaita umuran thumma ghadarta ba'daha bawa'iqa fi akmamiha lam tuftaqi wa ma kuntu akhsha an yakuna mamatu bi kaffai sabanta azraqil aini mutriqi. Itu syair yang jin tu baca terhadap pembunuhan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang ni pun jin baca terhadap pembunuhan Sayyidina dulu jin tu baca terhadap pembunuhan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang ni jin baca terhadap pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Apa terjemah dia? Lailatal hasbati idh yarmuna bis-sakhri silabi, iaitu pada malam hasbah. Malam hasbah ni mana istilah kepada yang Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah dikepung di dalam rumah beliau. Iaitu pada malam hasbah kan, sebab sebelum tu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah dibaling dengan batu kerikil. Jadi lepas tu beliau telah dikepung dalam rumah beliau. Jadi jin tu kata pada malam hasbah, iaitu ketika mana mereka melontar batu-batu yang keras kepada ke rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kemudian lepas tu mereka datang esok paginya, mereka inginkan helang yang seperti bintang yang membinasakan. Masuk bunuh Sayyidina Uthman. Ini ialah perumpamaan daripada bunuh Sayyidina Uthman. Sebelum tu maksudnya mereka baling Sayyidina Uthman dengan batu. Lepas tu mereka buat apa pula? Besok tu pula mereka bunuh Sayyidina Uthman. Seolah macam helang yang menyambar Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Syihab ni, Saqran ka Syihab. Syihab ni macam dalam Quran kan. Jin yang mana cuba mencuri dengar jin yang mana cuba mencuri dengar perbualan langit, jadi dia dibaling dengan syihab kan. Dibaling dengan syihab, bintang dibaling dengan syihab. Menjadi seolah-olah mereka itu diumpamakan seperti mana yang bunuh tu seperti mana helang yang menyambar membunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Apa dia? Perhiasan mereka bersama dengan orang ramai dan di dalam perhimpunan mereka ialah fakkakur riqab. Fakkakur riqab ni apa dia? Iaitu pedang lah. Fakkakur riqab ni iaitu pemutus leher. Maknanya iaitu jin tu kata orang Khawarij ni, orang yang berontak Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, mereka tak ada tujuan lain. Tujuan mereka satu, nak bunuh orang. Nak putuskan leher orang. Ni pak Khawarij kan, kerja nak bunuh orang ni. Orang tu dia anggap bahawa salah, dan lepas tu mereka nak alirkan darah, nak bunuh orang. Wa kana Ali radhiyallahu anhu hina qutila fi ardin lahu faja'ahu al-khabar faduhisha min shiddati ma sami'.
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh, beliau berada di tempat beliau. Ardil laut maksud di satu kawasan tempat beliau. Lalu berita pembunuhan Sayyidina Uthman sampai kepada beliau. Beliau telah tergamam kerana beratnya berita yang sampai kepada beliau, yang berita beliau dengar tu. Beliau pun datang, beliau wala tamal Hasan wa daraba sadr al-Husain radhiyallahu anhuma wa sabba Abdullah bin Ja'far wa ibn Zubair radhiyallahu anhum wa qala ayuqtal Uthman wa antum ahya fa'tadharu bi annahum ma alimu. Beliau datang, beliau terus tampar anak beliau Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Beliau telah memukul dada atau mungkin tumbuk dada Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Beliau telah memaki, sini maksudnya macam marahlah. Beliau telah memarah Sayyidina Abdullah bin Ja'far dan Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Beliau berkata, adakah Uthman dibunuh dalam keadaan kamu semua tengah hidup lagi? Lalu mereka semua memberikan uzur, maksudnya memberikan alasan bahawa mereka tak tahu waktu tu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh. Ialah waktu tu mereka kat luar. Sebab kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu minta sahabat-sahabat ni supaya duduk kat rumah Sayyidina Uthman untuk jaga. Tapi mungkin juga ada masa mereka pergi, tapi tengok masa mereka pergi tu akhirnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah dibunuh. Wa sahha annahu ashrafa min quwwah. Faqala li Ali radhiyallahu anhu, ya Abul Hasan, ma hadha alladhi rakiba matni? Faqala isbir ya Aba Abdillah. فوالله ما غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كنا على أحد فتحرك الجبل ونحن عليه فقال صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وأيم الله لا تقتلن ولا أقتلن معك أي بعدك ولا يقتلن طلحة والزبير. Dan telah sahih ni maksudnya sahih riwayat. Ada riwayat sahih menyebutkan bahawa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah menjenguk daripada lubang daripada atas rumah beliau. Lalu daripada lubang tu beliau berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Abul Hasan, apakah dia perkara yang tengah menunggang belakangmu ini? Apa maksud dia? Ni apa dia masalah yang telah menyusahkan aku ni? Ni apa masalah ni yang menyebabkan begitu berat yang menyusahkan aku sekarang ni? Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun berkata pada beliau, bersabarlah kamu wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah tu Uthman lah radhiyallahu anhu. Demi Allah, tidak hilang daripada fikiranku sejak daripada dulu kita pernah berada di atas bukit Uhud. Maksudnya dulu pernah sekali kita sama-sama berada di atas bukit Gunung Uhud. Kemudian ada satu perkara yang tak pernah hilang daripada fikiran aku. Apa dia? Satu peristiwa yang tak pernah hilang daripada fikiran aku. Fataharrakal jabal wa nahnu alaihi. Waktu itu Gunung Uhud telah bergegar. Waktu itu kita sedang berada di atas Gunung Uhud. Lalu Nabi SAW telah bersabda, tetaplah engkau wahai Uhud. Maksudnya jangan bergegar. Tenang kau, duduk diam. Kerana tidak ada di atas engkau ni melainkan seorang Nabi dan juga Siddiq dan juga Syahid. Kan? Maksudnya waktu tu yang ada dekat atas tu ialah engkau, iaitu Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga engkau wahai Uthman. Jadi Nabi SAW dah beritahu awal lah bahawa Nabi panggil kau dengan syahid. Bermakna kau pasti akan syahid. Waimullah, ni baca dia kan waimullah, baca dia waimullah. Kan demi Allah, kamu wahai Uthman pasti akan dibunuh. Dan aku juga pasti akan dibunuh, iaitu selepas engkau. Dan Talhah juga pasti akan dibunuh dan Zubair juga pasti akan dibunuh. Ini kerana apa? Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu memang dibunuh. Lepas tu Sayyidina Ali sebab kerana dia bila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu difitnah waktu tu orang-orang Mesir, ada lagi orang Kufah, orang Basrah, diorang semua nak lantik pemimpin daripada apa yang mereka fikirkan sesuai. Macam orang Mesir, mereka nak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Orang Basrah, diorang nakkan Talhah. Orang Kufah nakkan Zubair. Jadi semua mereka nakkan supaya orang ni jadi pemimpin, gantikan Sayyidina Ali, gantikan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Tapi bila mereka jumpa dengan konon yang pemimpin yang mereka nak jadi pemimpin ni, Sayyidina Ali, Sayyidina Talhah dan Sayyidina Zubair bin Awam, semua sahabat ni tolak. Bahkan mereka marah orang tu. Mereka kata tak, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu khalifah. Kami tak akan rampas jawatan khalifah daripada beliau. Sebab sahabat radhiyallahu anhum dulu semua tak gila kuasa. Yang gila kuasa ni selepas tu. Yang selepas zaman sahabat, datang fitnah gila kuasa. Tapi sahabat radhiyallahu anhum ialah mereka tak ada yang gila kuasa. Jadi mereka kata mereka tak nak
tak ada pun nak rampas, tak ada pun keinginan nak jadi khalifah. Jadi kesemua sahabat ni, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Talha radhiyallahu anhu, Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhum, semua mereka tak nak jadi khalifah. Jadi sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, kau akan dibunuh, nanti aku pun akan dibunuh. Akhirnya Talha dan Zubair mereka pun akan dibunuh. Lepas tu mereka pun semua dibunuh. Cuma Talha dan Zubair tu dibunuh zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kan itu dalam peperangan Siffin tu mereka semua dibunuh. Okey, kita baca lagi dua perenggan, habiskan. Wasaha annau ustushida jama'atun min ni baca istashhada. Wasaha annau istashhada jama'atun min as-sahabati minhum Aliun wa Talhat wa Zubair radhiyallahu anhum ala annahu ishtara al-jannata min an-nabi sallallahu alaihi wasallam marrat fashahidu lahu. Dan telah sahih juga perkhabaran, telah benar juga perkhabaran bahawasanya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu beliau telah meminta persaksian. Beliau telah meminta persaksian daripada beberapa orang sahabat. Antara mereka itu iaitu Sayyidina Ali, Talha dan Zubair radhiyallahu anhum. Bahawasanya beliau iaitu Uthman, beliau telah membeli syurga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali. Lalu kesemua sahabat itu telah bersaksi terhadap beliau atas perkara tersebut. Maknanya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tawarkan. Nabi kata siapa buat sekian aku jamin untuk dia syurga. Antara contoh macam perigi tu. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah beri perigi tu, maka Nabi bagi tahu syurga untuk beliau. Lepas tu Sayyidina Uthman beli lagi, mula beli separuh, lepas tu beli lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan untuk beliau syurga. Dan ada lagi dalam banyak peristiwa bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tawarkan, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu beliau telah tampil dan beliau telah bantu orang Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah janjikan untuk beliau syurga. Bukan sekali, beberapa kali. Jadi sahabat-sahabat yang ada semua mereka beritahu memang perkara itu telah berlaku. Faqala al-kharijuna alaihi sadaqu walakinnaka ghayyarta. Faqala wailakum kaifa yughayyiru man hadha halu. Tetapi walaupun sahabat-sahabat semua dah bersaksi, memang betul perkara itu benar berlaku. Tetapi orang-orang yang telah memberontak pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berkata, mereka tu sahabat-sahabat tu cakap betul, tetapi engkau telah membuat perubahan. Maknanya kau bukan macam dulu. Dulu kau baik, sekarang kau dah jahat. Macam tu lah lebih kurang. Dulu kau baik, sekarang kau tak percaya dah. Kau dah jahat sekarang. Lalu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pun berkata kepada mereka, binasalah kamu. Bagaimana orang yang keadaan dia macam ni boleh tukar perkara, maksudnya telah mengubah keadaan dia. Maksudnya bagaimana orang yang keadaan dia macam ni boleh berubah, maksudnya boleh ubah agama atau boleh ubah urusan agama Allah Ta'ala, pasti tak mungkin. Thumma dhakara annahum sayaquluna dhalika fi ghairi aidan wa kana kadhalika fa innahum qalu fi Ali radhiyallahu anhu hina kharajat alaihi al-khawariju fastashhada as-sahabata fi khususiyatihi fashahidu lahu faqalu sadaqu walakinnaka ghayyarta. Kemudian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah menyebutkan kepada mereka bahawasanya mereka itu akan kata perkataan yang sama pada orang lain juga. Waktu tu mereka kata pada Sayyidina Uthman, mereka kata, Uthman, dia betul dulu kau baik, tapi sekarang kau dah jahat, kau tak boleh percaya. Kau dah tukar semua, kau dah berubah. Sayyidina Uthman kata, seperti mana kau cakap pada aku macam tu, lepas nanti kau akan cakap pada orang lain pula. Wa kana kadzalika, akhirnya perkara itu betul-betul berlaku lepas tu. Kenapa? Kerana lepas itu mereka mengatakan perkara yang sama kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu apabila puak Khawarij telah memberontak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun telah meminta persaksian daripada para sahabat berkenaan dengan khususiat beliau yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, iaitu yang berkaitan dengan Nabi. Khususiat beliau kan begitu banyak, kelebihan beliau. Sayyidina Ali tanya sahabat, betul tak aku sekian. Nabi benar bagi tahu, betul tak? Sahabat radhiyallahu anhum fashahidu lahu, mereka pun telah bersaksi terhadap perkara tersebut kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Faqalu sadaqu walakinnaka ghayyarta. Lalu puak Khawarij ni kata apa pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Mereka itu cakap betul, tetapi engkau dah berubah. Kau telah mengubah keadaan. Kan kau telah tak macam dululah lagi. Kadzabu. Kan sebenarnya hakikatnya mereka itu telah berdusta. Kan semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan kita dari fitnah-fitnah ini, fitnah akhir zaman. Kan Allahumma inna na'udzubika min mudhillatil fitan ma dhahara minha ma batan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkil syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Sampai itu saja. Nanti kita akan sambung lagi insya-Allah. والنور يهدي الحال